Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Elanur Jana binti Muhammad. Kami daripada kumpulan Kargo ingin membentangkan kajian lapangan kami yang bertajuk isu penggunaan mod pengangkutan dalam UMS. Umum mengetahui bahawa Malaysia merupakan antara negara membangun yang terdapat di Asia Tenggara. Hal ini telah menyebabkan sektor pengangkutan turut berkembang selaras dengan perkembangan negara. Memang tidak dapat dinafikan bahawa sektor pengangkutan merupakan keperluan kepada ekonomi dan juga sosial. Pada tahun 2015, Harifah telah menyatakan bahawa sektor pengangkutan bukan hanya simbol status ekonomi tetapi juga simbol kejayaan bagi sesebuah negara dalam menjaga kebajikan dan ekonomi negara. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti isu penggunaan mod pengangkutan dalam Universiti Malaysia Sabah. Latar belakang bagi kajian ini ialah kumpulan kami telah sepakat mengambil Universiti Malaysia Sabah sebagai kawasan kajian kami. Untuk pengetahuan umum, Universiti Malaysia Sabah telah siap dibangun pada 24 November 1994 dan merupakan universiti awam yang ke-9 yang terdapat di Malaysia. Universiti Malaysia Sabah juga mempunyai 2 kampus cawangan lain, iaitu yang pertama Universiti Malaysia Sabah Sandakan dan yang kedua Universiti Malaysia Sabah Antarabangsa Labuan. Kumpulan kami telah sepakat untuk memilih Universiti Malaysia Sabah sebagai kawasan kajian kami kerana sebagai pelajar Universiti Malaysia Sabah mudah untuk kami mengutip data. Dan yang kedua ialah disebabkan oleh kepelbagaian mod pengangkutan yang terdapat dalam Universiti Malaysia Sabah. Kepentingan kajian yang pertama adalah dapat mengetahui perbezaan penggunaan jenis pengangkutan dalam kalangan pelajar. Hal ini kerana ada pelajar yang menggunakan kereta dan ada pelajar yang menggunakan bas. Mereka yang menggunakan kereta kebiasaannya tinggal berdekatan dengan kawasan UMS, manakala mereka yang menggunakan bas pula kebiasaannya tinggal jauh daripada kawasan UMS. Mereka yang menggunakan kereta mengatakan bahawa mereka dapat menjimatkan masa dengan lebih banyak. Ini kerana mereka tidak perlu menunggu bas dalam waktu yang lama untuk pergi ke kelas. Kepentingan yang kedua adalah dapat mengetahui manfaat penggunaan bas kepada pelajar. Rata-rata universiti di Malaysia menyediakan pengangkutan seperti bas untuk memudahkan pergerakan pelajar pergi ke kelas. Pengangkutan bas bukan sahaja dapat memudahkan pelajar untuk pergi ke kelas, akan tetapi ia juga dapat memudahkan pelajar untuk pergi ke tempat yang lain yang ada dalam universiti seperti perpustakaan, fakulti dan sebagainya. Kepentingan kajian yang ketiga adalah dapat mengetahui sama ada penyediaan bas daripada pihak universiti memudahkan pelajar. Didapati bahawa penyediaan bas dapat memudahkan pelajar ke universiti. Ini kerana mereka tidak perlu menyewa kereta seperti Grab dan mereka juga dapat menjimatkan wang dengan lebih banyak. Selain itu, dengan penyediaan bas, keselamatan pelajar juga terjaga. Kami terbagi kepada 3, iaitu objektif pertama, mengkaji jenis dan darjah ketersampaian ke destinasi yang dituju. Objektif yang kedua ialah menganalisis bilangan penggunaan mod pengangkutan dalam kalangan pelajar. Dan objektif yang terakhir ialah menghuraikan kepentingan pengangkutan terhadap Assalamualaikum, saya Siti Subaidah binti Ibrahim, BA 2110326 akan meneruskan pembentangan ini, iaitu sorotan kajian. Dalam sorotan kajian ini, Sorotan ini diambil berdasarkan objektif kajian. Pertama, objektif pertama ialah mengenal pasti jenis dan darjah ketersampaian destinasi yang dituju. Menurut WI 2016, apabila semua dilakukan dan dikatakan, konsep kebolehpencapaian untuk pengangkutan awam membolehkan penduduk terlibat dalam
kedua-dua aktiviti sosial seperti kerja, pendidikan, dan lain-lain. Kedua pula, menganalisis bilangan pengguna pengangkutan dalam kalangan pelajar UMS. Menurut kajian Syaban dan Kim 2016, faktor pemilihan penggunaan bas dalam kampus ialah perkhidmatan bas, pemandu bas, dan juga perhentian bas. Objektif ketiga pula, berdasarkan sorotan kajian, menguraikan kepentingan penggunaan bas dalam kalangan pelajar. Ketiga pula, mengurai kepentingan pengangkutan terhadap pergerakan pelajar. Menurut Bhattacharya 2014, masa perjalanan transit dalam realiti dengan mengira perubahan dalam 3 bahagian yang berbeza. Dari segi masa perjalanan transit, iaitu penggunaan perjalanan ke perhentian bas, masa perjalanan dalam bas, dan juga perjalanan untuk memulakan dan melengkapkan perjalanan. Metodologi kajian yang digunakan ialah kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif. Kaedah kuantitatif telah menggunakan borang soal selidik, manakala kaedah kualitatif telah menggunakan kaedah pemerhatian dan juga temu bual mendalam. Borang soal selidik telah dibuat melalui Google Form dan disebarkan secara atas talian. Seramai 31 responden telah menjawab borang soal selidik ini. Seterusnya, pemerhatian telah dilakukan di kawasan UMS. Temu bual mendalam juga telah dilakukan dengan menemu bual 3 orang informan untuk mendapatkan maklumat tambahan. Daripada dapatan kajian kami pertama adalah bahagian A, iaitu demografi. Demografi pertama ialah umur, di mana kami mendapat 23% bagi pelajar berumur 18 hingga 20 tahun, manakala 74% daripada 21 hingga 23 tahun pelajar, dan 3% sahaja bagi berumur 24 hingga bagi demografi jantina pula kami mendapat 84% daripada 31 orang responden yang berjantina perempuan, dan selebihnya iaitu 16% adalah bagi tahun pengajian pula kami mendapat 13% daripada pelajar tahun 1 dan 10% daripada tahun 3. Kami mendapat 77% iaitu peratusan yang terbanyak pada bagi pelajar tahun 2, namun pada pelajar tahun 3 kami tidak mempunyai sebarang. Daripada 31 orang responden, kami mendapat responden daripada 6 fakulti sahaja, iaitu FSSA, FSMP, FSSK, FPP, FPEP dan FIS. FSMP dan FPP mencatatkan 3% masing-masing, dan yang paling banyak ialah FSSK dengan 61%. Kami ketahui bahawa tempat tinggal para responden kebanyakannya berada dalam kolej kediaman dalam, iaitu KKTF, KKTIPAR dan KKTM, manakala 36% daripada 31 orang responden adalah di tempat yang lain-lain, iaitu kebanyakannya di perumahan atau kolej kediaman. Pertama pula iaitu mengenal pasti jenis dan darjah ketersampaian yang dituju oleh pelajar. Soalan yang kami beri adalah, apakah pengangkutan yang menjadi pilihan pelajar ke destinasi yang dituju dalam UMS? Kebanyakan pelajar dengan 87% memilih bas UMS sebagai pilihan mereka untuk menuju dalam UMS tersebut, manakala 3% sahaja iaitu menggunakan kenderaan peribadi, dan 10% pula ialah perkhidmatan seperti Grab, e-hailing, Maxim dan sebagainya. Jalan kaki, BIM dan basikal pula tidak mempunyai sebarang. Soalan kedua pula adalah berdasarkan daripada soalan pertama, iaitu adakah pengangkutan yang dipilih tersebut menghantar pelajar untuk sampai ke destinasi yang dituju. 68% daripada 31 orang responden memilih sangat setuju dengan kenyataan tersebut, manakala 26% memilih setuju, dan bilangan yang sama iaitu 3% masing-masing memilih tidak pasti dan tidak setuju. Bagi objektif pertama ialah apakah destinasi utama dalam UMS yang ditujui oleh kebanyakan pelajar.
Dengan 45% daripada 31 orang responden memilih Dewan Kuliah sebagai destinasi utama mereka. Hal ini kerana kebanyakan pelajar pasti akan memilih Dewan Kuliah untuk menjalankan kuliah masing-masing di Dewan Kuliah. Manakala 36% iaitu bilangan kedua terbesar memilih fakulti dan 3% masing-masing memilih lain-lain dan perpustakaan sebagai pilihan yang paling sedikit. Manakala Kolej Kediaman pula 13% sahaja. Seterusnya merupakan hasil dapatan bagi objektif yang kedua, iaitu menganalisis bilangan penggunaan mod pengangkutan dalam kalangan pelajar IMS. Daripada 31 orang responden, seramai 27 orang iaitu persamaan 87% memilih mod pengangkutan bas sebagai mod pengangkutan mereka. Manakala seramai 3 orang responden iaitu persamaan 10% memilih mod pengangkutan perkhidmatan kereta seperti Grab, e-hailing ataupun Maxim sebagai mod pengangkutan mereka. Berbaki 1 orang responden lagi iaitu bersamaan 3% memilih kenderaan peribadi sebagai mod pengangkutan. Selanjutnya merupakan hasil dapatan bagi objektif yang terakhir, iaitu menghuraikan kepentingan pengangkutan terhadap pergerakan pelajar. Bagi kepentingan yang pertama iaitu memudahkan pergerakan pelajar ke kelas. Daripada 5 tahap pilihan iaitu sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju dan sangat tidak setuju, seramai 20 orang pelajar iaitu bersamaan 65% memilih sangat setuju. Manakala berbaki 11 orang pelajar iaitu bersamaan 35% memilih setuju berkenaan kepentingan pengangkutan ini dapat memudahkan pergerakan pelajar. Selain itu, bagi kepentingan yang kedua ialah menjimatkan kos. Seramai 26 orang iaitu bersamaan 84% memilih pilihan sangat setuju. Manakala 3 orang responden iaitu bersamaan 10% memilih pilihan setuju. Dan bagi pilihan tidak pasti dan sangat tidak setuju, masing-masing mempunyai bilangan responden seramai 1 orang iaitu bersamaan 3%. Seterusnya merupakan kepentingan yang ketiga iaitu menjimatkan masa. Seramai 13 orang responden iaitu bersamaan 42% memilih pilihan sangat setuju. Manakala bagi pilihan setuju dan tidak setuju, masing-masing mendapat maklum balas responden seramai 5 orang responden iaitu bersamaan 16%. Dan bagi pilihan tidak pasti, seramai 7 orang responden itu bersamaan 23%. Dan berbaki 1 orang responden lagi iaitu bersamaan 3% memilih pilihan sangat tidak setuju. Dapat dilihat sini, berlaku percanggahan daripada maklum balas responden yang mengatakan bahawa menjimatkan masa ini merupakan salah satu kepentingan bagi pengangkutan. Hal ini berlaku disebabkan oleh bergantung kepada jenis mod pengangkutan yang digunakan oleh pelajar ataupun responden tersebut. Sebagai contoh, berkemungkinan bagi pilihan sangat setuju ataupun setuju berkemungkinan dipilih oleh pelajar yang memilih jenis pengangkutan bas UMS ataupun kenderaan sendiri. Bahawa menjimatkan masa ini memang merupakan kepentingan untuk pengangkutan. Manakala bagi pilihan sangat tidak setuju, tidak pasti ataupun tidak setuju berkemungkinan dipilih oleh responden ataupun pelajar yang memilih jenis pilihan bagi pilihan jenis pengangkutan perkhidmatan kereta seperti e-hailing, Maxim ataupun Grab. Oleh sebab itu, berlakunya percanggahan bahawa menjimatkan masa ini merupakan salah satu kepentingan bagi kepentingan yang terakhir ialah memanfaatkan kemudahan yang sedia ada seperti bas UMS. Seramai 22 orang responden iaitu bersamaan 71% memilih pilihan sangat setuju. Manakala seramai 7 orang responden iaitu bersamaan 23% memilih pilihan setuju dan berbaki 2 orang responden iaitu bersamaan 6% memilih pilihan tidak pasti berkenaan memanfaatkan kemudahan yang sedia ada seperti bas ini merupakan salah satu kepentingan pengangkutan. Hasil daripada temu bual, informan 1 mengatakan bahawa
Tujuan menggunakan pengangkutan adalah untuk pergi ke kuliah. Selain itu, informan 1 juga mengatakan bahawa menggunakan pengangkutan bas dapat menjimatkan duit. Ini kerana mereka tidak perlu menyewa Grab untuk pergi ke kelas. Di samping itu, informan 1 mengatakan bahawa pihak universiti perlu menyediakan pengangkutan bas. Ini kerana ia merupakan tanggungjawab daripada pihak universiti. Seterusnya, informan 2 juga mempunyai tujuan yang sama dengan informan 1, iaitu menggunakan pengangkutan untuk pergi ke kuliah. Tambahan pula, informan 2 mengatakan bahawa beliau menggunakan pengangkutan bas kerana dia perlu memanfaatkan keperluan yang sedia ada. Sementara itu, informan 2 juga mengatakan bahawa pihak universiti perlu menyediakan pengangkutan bas kerana isu keselamatan yang dikatakan baru-baru ini iaitu isu cabul. Oleh itu, pihak universiti perlu mengambil langkah-langkah keselamatan bagi menjaga keselamatan pelajar. Bagi informan ketiga pula, beliau bernama Hani, berumur 21 tahun dari Fakulti FSMP. Beliau menyatakan bahawa antara tujuan utama beliau dalam lingkungan UMS adalah Dewan Kuliah dan Fakulti. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau lebih banyak pergi ke kuliah semasa berada dalam UMS. Dan beliau juga menyatakan bahawa bas UMS menjadi pengangkutan utama yang dipilih oleh beliau. Hal ini disebabkan oleh pengangkutan itu adalah percuma yang disediakan oleh UMS, yang mana ia dapat menjimatkan kewangan pelajar yang dapat membantu mereka dari segi kewangan, dan dalam masa sama ia juga menjamin keselamatan para pelajar, terutamanya bagi kaum wanita. Beliau juga turut menyatakan bahawa pihak UMS patut menyediakan bas UMS dengan lebih banyak kerana kepentingannya adalah mengurangkan karbon monoksida dan karbon dioksida yang dapat mencemarkan alam sekitar. Seterusnya saya akan membentangkan perbincangan. Dalam perbincangan ini, ia menunjukkan hasil dapatan berdasarkan objektif yang ingin dicapai oleh pengkaji, iaitu berdasarkan objektif pertama dapat dilihat bahawa destinasi yang dituju penggunaan pengangkutan yang kerap oleh pelajar ialah bas UMS kerana mudah dan menjimatkan kos. Selain itu juga melalui objektif ini, pengkaji dapat mengetahui kekerapan destinasi yang dituju oleh pelajar, iaitu Dewan Kuliah, dan mengetahui Dewan Kuliah kerana boleh dikatakan bahawa setiap hari pelajar akan turun ke Dewan Kuliah untuk menghadiri kelas. Berdasarkan hasil dapatan objektif kedua pula, bilangan pengguna pengangkutan dalam kalangan pelajar dalam objektif ini, majoriti menjadi pilihan pengangkutan dalam kalangan pelajar. Majoriti ialah pelajar pilihan utama pelajar ialah bas berbanding dengan pengangkutan lain seperti e-hailing, kenderaan sendiri. Seterusnya ialah hasil dapatan perbincangan objektif yang ketiga ini ialah kepentingan pengangkutan terhadap pergerakan pelajar. Dalam objektif ini, majoriti pelajar bersetuju dengan kepentingan iaitu memudahkan pergerakan pelajar ke kelas. Tambahan pula, kepentingan pengangkutan ini dapat menjimatkan kos kerana sesetengah pelajar bersetuju dengan kepentingan ini. Kemungkinan sesetengah pelajar kurang bersetuju disebabkan alasan peribadi. Samping itu juga, pelajar dapat memanfaatkannya kemudahan yang sedia ada seperti bas. Dalam pernyataan ini,
majoriti pelajar bersetuju walaupun banyak pelajar yang menaiki bas. Oleh itu, hasil dapatan ini pengkaji dapat mencapai objektif. Sebagai kesimpulan, pengangkutan merupakan satu keperluan mobiliti untuk setiap individu. Hal ini kerana satu sistem pengangkutan yang baik dapat memenuhi kehendak pengguna. Berdasarkan kajian yang dijalankan, kami mendapati bahawa rata-rata pelajar UMS memilih bas UMS sebagai mod pengangkutan mereka untuk ke sesuatu destinasi. Hal ini jelas menunjukkan bahawa mod pengangkutan ini memainkan peranan yang sangat penting kepada seluruh pelajar di UMS kerana mod pengangkutan ini dapat memudahkan mereka untuk ke sesuatu destinasi dan yang paling penting ianya dapat menjimatkan kos. Oleh itu diharapkan pihak pengurusan UMS memainkan peranan penting dalam memastikan perkhidmatan pengangkutan ini lebih berkesan dan memuaskan hati ramai pihak. Seperti yang telah dipaparkan, berikut merupakan antara bahan rujukan yang telah kami gunakan semasa menghasilkan kajian bahagian lampiran. Berikut merupakan antara informan yang telah ditemubual oleh kumpulan kami untuk mendapatkan data yang lebih mendalam tentang isu penggunaan mod pengangkutan dalam Universiti Malaysia Sabah. Dan terdapat juga contoh-contoh borang soal selidik yang telah kami gunakan dengan menggunakan Google Form. Sekian itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.